Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Kita teruskan kepada tajuk kita pada hari ini, iaitulah tentang akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih semua yang hadir dan menganjurkan menjayakan program ini. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang teragung. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang besar. Maka sudah pastilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sahibul akhlak, kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengakui kemuliaan dan kehebatan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadisnya, Allah sallallahu Muhammad, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Hanya sahaja aku diutuskan, dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi datang sempurnakan akhlak. Sebelum datang Nabi SAW, akhlak sudah ada. Tetapi Nabi datang untuk sempurnakan semuanya akhlak. Kenapa? Kerana Nabi SAW mempunyai akhlak yang sempurna. Maka kesempurnaan akhlak Nabi menyempurnakan semua akhlak-akhlak yang telah ada di bumi ini saat itu, sehingga kan Nabi kita Muhammad SAW yang sempurna ini menjadi contoh bagi semua umat Nabi SAW. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah." Sungguh bagi kalian wahai umat, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh yang terbaik. Kenapa Nabi itu contoh yang terbaik? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk Allah, hamba Allah, utusan Allah yang paling terbaik, yang paling sempurna akhlaknya. Maka kalau kita nak jadikan contoh, nak jadikan seseorang itu idola, mestilah kita cari seorang yang paling sempurna, paling baik, paling hebat, paling tinggi, paling lengkap, paling mulia. Inilah dipanggil apa? Idola sepanjang zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka membicarakan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi itu sangatlah luas, sangatlah besar, sangatlah banyak. Nabi SAW bukan hanya berakhlak dengan mereka yang dekat dengan Nabi SAW, bahkan Nabi berakhlak juga dengan mereka yang jauh dengan Nabi SAW. Akhlak Nabi SAW itu merangkumi semuanya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Rasulullah SAW melainkan untuk menjadi rahmat, menjadi kasih sayang bagi sekalian alam. Alam itu adalah ma siwallah, selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi datang bawa rahmat, bawa kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kasih sayang Nabi Muhammad, rahmat yang Nabi Muhammad ini bawa adalah Allah Subhanahu Muhammad berpaksikan akhlak. Maka rahmat itu untuk semua. Maksudnya akhlak itu untuk semua. Seperti mana Nabi SAW berakhlak kepada yang pertama sekali keluarganya. Nabi SAW adalah orang yang paling berakhlak. Nabi SAW bersabda dalam satu hadis, khairukum li ahli.
wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik ini semulia-mulia kalian, orang yang terbaiklah. Siapa? Iaitulah orang yang kalian yang paling baik terhadap Allah SWT Muhammad, terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap Allah SWT Muhammad, kepada keluargaku. Maka ukuran baiknya seseorang itu, ukurannya adalah sejauh mana baiknya akhlaknya kepada keluarganya. Keluarga dimasukkan di sini adalah suami, isteri, anak-anak, ibu ayah, saudara mara, itu sepupu kita ke, pak saudara kita ke. Ini semua kerabat keluarga dipanggil. Ukuran baik atau tidak baik seseorang itu melalui skop pandangan Nabi Muhammad SAW adalah baiknya akhlak seseorang itu dengan keluarganya. Maksudnya sebelum kita nak baik dengan orang lain, hendaklah kita mulakan kebaikan itu, kemuliaan akhlak itu dengan keluarga. Seolah-olah Nabi nak maksudkan siapa yang baik dengan orang lain, mesra dengan orang lain, lemah lembut dengan orang lain, tapi dengan keluarganya keras, dengan keluarganya tak mesra, seolah Nabi nak sebut orang ni tak baik. Tak baik. Walaupun orang pandang dia baik kerana dia baik dengan orang, tapi bila keluarga pandang dia tak baik, keluarga rasa dia ini sangat buruk akhlak, tak ada rahmat kasih sayang pada keluarga, maka dikira orang ini tidak baik. Ukuran baik ataupun tidak kita ini adalah keluarga. Keluarga kita kata apa? Kalau ibu dan ayah kata kita ni anak yang baik, insya-Allah kita orang baik. Kalau suami ataupun isteri kita ataupun anak-anak kita, sepupu sepapat kita mengatakan kita ini orang baik, insya-Allah kita memang orang yang baik. Kerana ukurannya keluarga. Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik dengan keluarga aku. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli Muhammad, Allahumma salli Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khala bi nisaihi alyana an-nasi wa akraman nasi dhahakan bassaman. Allahumma salli Muhammad. Dalam hadis ini Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi bersendirian duduk di rumah bersama nisaihi, bersama isteri-isterinya, baginda akan menjadi Allahumma salli Muhammad orang yang paling Allahumma salli Muhammad mulia, orang yang paling lemah lembut, manusia yang dhahakan, yang banyak ketawa, bassaman, senyum. Hadis ini Sayyidina Aisyah menggambarkan baiknya Rasulullah dengan keluarganya, itu dengan isteri-isterinya. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bila bersama isterinya, dan yang pertama sekali kita kena faham bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah pemimpin yang teragung. Dalam dunia ini pemimpin ramai. Dari sejak zaman Nabi Adam sendiri pemimpin, khalifah, sampai hari ini banyak pemimpin-pemimpin yang memimpin manusia atau memimpin dunia ini. Tetapi pemimpin yang terbaik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pemimpin yang terbaik juga adalah pemimpin yang ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga, akhlaklah. Maka bila pemimpin ini terbaik, kita akan faham pemimpin ini hebat. Pemimpin ini digeruni, dihormati. Allahumma salli Muhammad. Pemimpin ini dipandang, Allahumma salli Muhammad, seorang yang agung. Orang rasa takut, orang rasa hormat, orang rasa macam segan. Apa kita rasa jumpa pemimpin? Sepengalaman jumpa pemimpin, macam-macam pemimpin lah. Tak kira pemimpin negara atau pemimpin yang dipanggil apa, negeri ataupun daerah dan sebagainya. Perasaan kita jumpa pemimpin ni, kita rasa macam segan. Rasa kita ni rendah. Rasa macam rasa macam gerun nak mendekati. Pangkat mereka besar. Mereka tu macam raja-raja kita, pemimpin-pemimpin kita. Kita rasa hormat.
Kita pengalaman jumpa pemimpin lah, pemerintah dan sebagainya. Tapi bila pemerintah ataupun pemimpin ini besar, agung, digeruni, bahkan dihormati, maka Nabi Muhammad SAW lebih lagi lah dihormati, disegani, digeruni dan sebagainya lah. Tetapi bila Nabi SAW di rumah, seolah-olah kepimpinan ataupun kehebatan seorang pemimpin, seorang rasul, seolah diletak tepi Ustaz. Nabi SAW menurunkan dirinya menjadi seorang yang sangat mesra. Seolah Nabi SAW ni, Allah SWT Muhammad, bagi isteri-isterinya rasa bahawa dia bukanlah Allah SWT seorang yang jangan kamu takuti aku, jangan kamu gerun dengan aku, kamu isteri aku. Cara mana Nabi buat? Nabi banyak ketawa, Nabi banyak senyum, banyak melawak, banyak bergurau dengan isteri-isterinya. Maka gurauan seorang pemimpin, gurauan seorang yang hebat, gurauan seorang tuan guru. Ulama-ulama ni hebat dah. Ulama ni kita kalau tengok, kita duduk dekat dengan kekasaan segan lain macam. Tapi ulama ni, atau pemimpin ni, pemerintah ni, Allah SWT, tokoh-tokoh besar, cara macam mana mereka nak seolah macam hilangkan sikit orang rasa hormat ataupun gerun pada mereka. Apa mereka buat? Melawak, senyum, ketawa, gurau-gurau. Maka gurauan itu dapat menghilangkan rasa takut, rasa gerun orang bila bertemu dengan pemimpin atau tokoh yang besar. Maka itulah cara Nabi Muhammad SAW. Nabi digeruni, dihormati, disegani. Tapi bila Nabi di rumah, Nabi turunkan dirinya, Nabi gurau supaya apa? Hilang rasa takut itu di dalam hati isterinya. Yang ada adalah kemesraan. Maka Nabi SAW adalah orang yang banyak bergurau. Nabi suka bergurau. Sehingga kan para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa Rasulullah suka bergurau? Sedangkan pemimpin atau tokoh besar kurang bergurau. Mereka akan duduk di depan orang dan nak orang hormati dan gerun pada mereka. Ini kebiasaan sifat pemimpin, sifat orang di atas. Mereka nak dihormati, disegani, digeruni. Tapi Nabi Muhammad SAW macam, janganlah kamu gerun pada aku, janganlah kamu takut pada aku. Apa cara Nabi buat? Gurau. Maka walaupun Nabi itu dikatakan oleh sahabat banyak bergurau, tapi Nabi SAW kata, ya memang saya suka bergurau, tetapi la aqulu lakum illa haqqa. Tetapi aku tak kata kepada kalian, aku tak bergurau dengan kalian, melainkan gurauan aku benar, aku cakap benar. Allah SWT. Datang seorang sahabat Nabi Muhammad, dia gerun pada Nabi Muhammad, dia rasa hormat sangat pada Nabi Muhammad SAW. Ini akhlak hebat. Akhlak pemimpin ni, bila orang gerun pada dia, orang rasa hormat pada dia, dia boleh buat orang tu macam rasa nak dekat dengan dia. Kita kalau rasa gerun dengan seorang, rasa hormat, kita tak berani nak dekat lah. Nak berani dekat. Tapi akhlak pemimpin yang tinggi adalah yang dia boleh buat sesuatu yang orang boleh dekat dengan dia. Orang macam rasa macam hilang gerun. Hormat atau tak hormat, tetapi boleh rasa dekat. Disayangi, mesra. Maka datang seorang sahabat Nabi Muhammad dalam keadaan gerun, dalam keadaan hormat, dalam keadaan segan dengan Nabi Muhammad SAW, nak minta bantuan. Dia kata, ya Rasulullah SAW, saya ini miskin, saya ini berniaga, saya perlukan seekor unta yang besar, bapa unta lah kalau bahasa kita, bapa unta lah. Saya perlukan bapa unta untuk bawa barang-barang yang banyak, wahai Rasulullah, tapi saya tak miliki unta. Nabi SAW tengok orang ini dan Nabi kata, saya akan bawa datang kepada engkau bapa unta. Tunggu sekejap. InsyaAllah. Nabi masuk, Nabi pergi belakang rumah Nabi SAW. Ada minta maaf. Nabi waktu mana dia kata saya nak bapa unta, saya perlukan bantuan Rasulullah. Rasulullah jawab apa? Baiklah, saya akan bawa datang kepada engkau anak unta. Dia minta bapa unta, Nabi kata anak unta. Kan macam seolah melawak. Tak payahlah bapa unta, anak unta pun boleh. Macam tu. Dia kata siapa? Rasulullah kata anak unta mana boleh bawa barang. Dia kata ya Rasulullah, anak unta tak boleh bawa barang ya Rasulullah. Tak apalah, anak unta pun boleh lah. Nabi SAW dia masuk, tiba-tiba Nabi tarik, keluarkan seekor unta yang besar, bapa unta. Bapa unta lah, bukan anak unta Nabi bawa. Kan lain. Nabi punya percakapan dengan perbuatan Nabi. Waktu ni sahabat kata, ya Rasulullah, engkau kata anak unta, tetapi ini bukan anak, ini bapa unta. Nabi kata, ini pun anak unta. Kenapa? Dia pun ada mak ayah juga.
Dia ada anak, Masya Allah. Itu melawat Nabi SAW. Faham ah? Oh, dia bapak macam kita lah. Kita ni besar dah. Saya ni ayah dah. Tapi orang panggil apa? Orang boleh panggil anak lagi. Kenapa saya ada mak ayah? Saya dilahirkan juga. Saya tetap anak sampai saya mati nanti. Kerana saya ni hanya anak pada seorang ibu dan ayah. Maka bapak unta tapi dia tetap anak pada Nabi SAW. Melawat Nabi SAW. Maka ketawa sahabat. Rasa mesra. Rasa macam nak dekat Nabi SAW. Ini akhlak, Masya Allah. Akhlak Nabi SAW. Maka di antara akhlak agung Nabi, yang pertama sekali Nabi berakhlak dengan keluarganya, isteri-isterinya. Bagaimana Nabi melawat, Nabi senyum, Nabi suka bergurau dengan isterinya, dengan anak-anaknya. Allah SWT Muhammad. Dengan anak-anaknya Nabi bergurau. Nabi lembut dengan cucunya dan umumnya dengan semua keluarganya. Dan akhlak Nabi juga dengan sahabat-sahabatnya, Masya Allah. Tinggi akhlak Nabi SAW. Akhlak Nabi dalam kemesraan untuk mendekati mereka sahabat. Nabi suka bergurau dan Nabi suka mendekati cara gurauan dan juga kemesraan. Waktu mana Allah SWT Muhammad datang pada Nabi SAW, dan bersama Nabi SAW Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Jabir bin Abdullah lah. Dia bermusafir bersama Nabi Muhammad. Waktu mana balik daripada haji, kalau tak salah, dia tumpang Nabi Muhammad punya kenderaan, naik sekali unta. Tiba-tiba pada tengah jalan, Nabi SAW bersembang dan juga berkongsi dengan Sayyidina Jabir, dan Sayyidina Jabir pun bersembang dan berkongsi-kongsi dengan Nabi SAW pelbagai ceritalah. Dan Allah SWT Muhammad, sehinggalah Sayyidina Jabir kata, ya Rasulullah, saya ini orang susah, saya ini miskin, pakaian pun tak cukup. Kalau saya pergi solat, isteri saya tak boleh solat. Kenapa? Kain dia tak cukup, nak tutup aurat. Saya balik semayang, isteri saya pula pakai kain tu, kain yang ada selai saja untuk menutup semua aurat. Nabi kesian. Nabi kata, wahai Jabir, nak ada saya beli unta engkau ni. Ni unta ni milik Jabir lah. Kata, ya Rasulullah, kalau Rasulullah nak, saya tak mau beli. Saya tak mau Rasulullah beli. Saya nak hadiah pada Rasulullah. Nabi kata, tak, saya nak beli. Okeylah ya Rasulullah, kalau Rasulullah nak beli, berapa Rasulullah nak beli? Saya nak beli harga 1 dirham saja. Unta 1 dirham, dia kata. Nabi melawak lah. 1 dirham ni berapa? 1 dirham harga sekilo daging. Sekilo daging berapa sekarang? 30 berapa? Ha? 40 lah, Masya Allah. 40 lah. Saya jarang beli daging sangat. Jadi dulu kita beli berapa puluh, lah 40. Itulah akhir zaman. Akhir zaman ni dia panggil apa? Keadaan suasana seluruh dunia, dia panggil apa? Naik harga barang dan sebagainya lah. Ni akhir zaman. Saya mengaji dulu hadis akhir zaman. Kitab-kitab akhir zaman. Di antara tanda-tanda alamat kiamat, zaman yang hampir muncul Dajjal, di antaranya tanda barang naik. Itu dah kita rasa macam dah biasa lah panggil ya. Jadi RM40 1 dirham, maksudnya RM40 harga sekilo daging. Maksudnya Nabi nak beli unta harga RM40. Macam logik lah, macam termangkai tak? Tapi Rasulullah takkan RM40. Nah, maksudnya takkan 1 dirham. Ketawa sahabat ni, Masya Allah. Ketawa dia, Nabi melawak. Nabi kata, okeylah saya beli. Saya beli harga, saya tak salah 20 dirham ataupun 1 dinar ke lebih kurang lah harga. Jadi bila dia balik ke rumah dia kirimkan seorang khadam untuk hantar unta ini ke rumah Nabi Muhammad. Kata, ini Nabi Muhammad nak beli, delivery dia panggil. Dia panggil COD, tak payah Nabi main rumah dia main beli ya. Bila khadam dia ataupun orang yang tolong dia tu hantar, Nabi bagi duit. Nabi kata, ini 200 dirham, 200 dinar tak salah. Ini harga seekor unta yang aku beli dengan Jabir. Dan ini sekarang unta ini milik aku, kata Rasulullah. Unta Jabir ini milik aku belilah. Tapi khabarkan pada Jabir, ini duit aku telah beli, dan unta ini milik aku, dan aku hadiahkan balik kepada Jabir. Unta dapat, duit balik dapat. Faham tak? Kemesraan Nabi SAW. Macam kita lah beli motor kawan kita. Hang jual motor aku 800cc kah? Kawan kata, okey, aku jual 25,000. Kita pun beli, kita bayar duit kat dia, kita pegang motor tu, kita kata apa? Okey, motor aku ni aku dah beli, tak apa, aku bagi balik hang. Duit dapat, motor dapat balik. Seronok tak? Seronok, insya-Allah. Kemesraan dengan sahabat. Kemesraan, bahkan akhlak Nabi dengan, termasuk dengan musuh-musuhnya. Akhlak dengan musuhnya. Nabi SAW datang orang nak bunuh Nabi, datang orang nak pukul Nabi, tetapi yang ada hanyalah maaf. Yang ada hanyalah kasih sayang. Ada seorang tu datang nak bunuh Nabi SAW. Nama dia Safwan ataupun Umayyah. Dia datang nak bunuh Nabi SAW. Tapi Nabi SAW melayani dia dengan cara yang sangat baik, bahkan menjamu makan dan sebagainya. Akhirnya masuk Islam.
dengan musuhnya baling batu, musuhnya sakitinya, tapi dia angkat tangan, dia berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Hidayahkan kaum aku, mereka tak tahu ya Allah. Masya-Allah akhlak. Dan akhlak Nabi juga termasuk dengan binatang-binatang. Ini soal ringkaslah sebab kita pun dah lewat mai, tak boleh nak panjang-panjang lah. Akhlak Nabi SAW pula dengan binatang-binatang. Soal ringkas saya ambil. InsyaAllah 1.45 itu saya berhentilah 1.50 lebih kurang. Nak semayang lagi. Jadi akhlak Nabi SAW pula dengan binatang-binatang. Pada satu hari Nabi SAW berjalan, cerita ni masyhur, datang seekor unta. Unta mai, dia datang menangis. Jumpa Nabi menangis unta ni. Binatang mengenal Nabi SAW, tengok masya-Allah. Lepas tu Nabi kata, kenapa engkau menangis? Nabi boleh sembang dengan binatang, masya-Allah. Nabi faham bahasa binatang. Seperti mana Nabi Sulaiman AS boleh bercakap dan faham dengan binatang, begitulah Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa Nabi Muhammad SAW lebih lagi? Mukjizatnya lebih lagi. Mukjizatnya lebih lagi. Seperti mana Nabi Muhammad, Nabi apa? Nabi Isa AS pernah hidupkan orang mati dengan mukjizat lah, dengan izin Allah lah. Nabi Muhammad pernah hidupkan balik kambing yang telah dimasak, dipotong, hidup balik bila Nabi pegang. Dia cakap, ya Rasulullah, saya kena racun. Ini dalam peristiwa Khaybar, perang Khaybar. Allah SWT Muhammad. Okey, jadi terus. Seperti mana Nabi Saleh ataupun Nabi Musa kah? Nabi Musa ambil tongkatnya, pukul batu, keluar 12 air mata. Keluar 12 air mata lah. Tapi Nabi SAW daripada jarinya keluar air. Ketika mana perang Allah SWT Muhammad, Allah SWT Tabuk, air dah habis putus semua, Nabi kita datang ke mangkuk, keluar air dia daripada jari Nabi SAW. Masya Allah. Jadi Nabi cakap dengan binatang ini, unta kata, ya Rasulullah, saya ada tuan, saya dah tua, tuan saya tak bagi makan cukup, dia suruh saya angkat barang banyak, saya rasa dizalimi, rasa sakit ya Rasulullah. Nabi kata, mana tuan kau? Bawa saya ke rumah dia. Masya Allah. Unta ni bawa ke rumah tuan dia. Nabi ketuk pintu, Nabi bersalam, dan Nabi marah, orang ini, kenapa engkau lakukan sekian-sekian pada unta ini? Dia mengadu pada aku, kata Rasulullah SAW. Terkejut tuan dia. Dia kata, ya Rasulullah, unta pada perasaan? Unta pun ada perasaan juga. Nabi kata, ya. Kata, ya Allah, ya Rasulullah, demi Allah, mulai sekarang, disebabkan unta ini mengadu pada engkau, dia ada perasaan, mulai sekarang saya tak bagi dia kerja dah. Saya nak suruh dia duduk saja, dan saya akan bagi makanan yang paling banyak pada dia. Jangan buat kerja dah. Masya Allah, hebat. Nabi pernah lalu satu tempat, Nabi tengok ada sarang burung, ada telur burung. Burung baru menetas, ada ibu dia. Nabi lalu esoknya, anak burung tak ada. Akhlak Nabi dengan binatang. Nabi kata, siapa yang ambil anak burung ini, anak burung ataupun anak-anak binatang mesti duduk dengan ibu dia, tak boleh dipisahkan. Hantar balik siapa yang ambil. Nabi marah. Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, saya ambil nak main anak burung ni. Nabi kata, tak boleh. Dia masih kecil, dia mesti duduk dengan ibu dia. Macam kucing lah, baru beranak, kita ambil, bagi orang contoh, janganlah. Bagi cukup 4 bulan dulu. Dia putih susu dulu. Saya pun belah kucing ni, saya tahulah. British Short Hair lah, Bengal lah, apa semua kita belah lah. Parsi lah, apa semua. Kita minat kucing jugalah. Tapi lah tak ada lah, bagi orang belah. Bila anak tu beranak, orang semua nak. Ustaz bagi kat saya 1 ekor. Ustaz saya nak belilah macam-macam lah. Tak boleh kita tak bagi terus, tunggu 4 bulan, tunggu 5 bulan ke, putus susu, ibu dia pun tak mau duduk dengan dia, tak apalah. Dan tak boleh pula 4 ekor kita bagi ke orang, mesti sekok-sekok dulu. Nanti cari anak dia nanti, 4 ekor hilang terus. Masya Allah, menjaga perasaan binatang, itulah akhlak dan juga adab yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dengan jin pun Nabi jaga juga akhlak. Nabi kata, jangan kamu ambil tulang istinja, macam nak basuh najis tu. Kenapa? Tulang ini adalah makanan jin. Bila kita buang tulang tu akan jadi daging balik. Jin saja nampak yang tu. Jin akan makan situ. Kalau kita ambil letak untuk najis kita, daging tu dah disadut pula dengan najis, jin marah. Apa ni budak ni? Tak guna punya orang apa semua. Macam tu. Aku nak makan, dia jijik macam tu. Maka jangan kamu sakiti saudara kamu jin. Nabi kata jin tu saudara kamu, jangan sakiti dia. Maka akhlak Nabi SAW sangat hebat pada semualah. Jadi saya tak boleh nak panjang. Jadi kesimpulannya, kita kajilah tentang akhlak Nabi SAW. Supaya apa? Kita tahu sejauh mana akhlak kita itu. Setakat mana akhlak kita itu. Bila kita tidak belajar akhlak Nabi Muhammad, kita akan rasa kita dah cukup akhlak kita. Bila kita belajar tentang Nabi Muhammad, masih buruklah akhlak saya, masih kuranglah akhlak saya masih tak elok lah, saya masih keji lah diri saya, masih buruk lah. Kita akan usaha untuk ikut akhlak Nabi Muhammad SAW. Kesempurnaan itu ada pada diri Nabi Muhammad.
Maka tengok diri Nabi Muhammad, kaji diri Nabi Muhammad, kita akan tahu betapa kurangnya kita, aibnya kita, insya-Allah. Jadi yang keduanya, perbanyakkanlah selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah akan mengabulkan hajat kita. Allah akan berkati rahmatin kerja-kerja kita, dan semualah yang berkhidmat di MBI ini, kemudian semua diberkati rahmati oleh Allah SWT. Pimpinan-pimpinan dan juga pengurusan yang semua yang di atas, semua juga diberkati rahmati, dipermudahkan urusan dalam kerja, dan dapat berkhidmat untuk semualah masyarakat. Mudah-mudahan dapat beri kebaikan pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kerja kita. Mudah-mudahan Allah beri kesihatan pada semua yang berkhidmat di sini. Allah beri keluasan rezeki, dimurahkan rezeki, dibanyakkan rezeki, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah jadikan anak-anak kita, zuriat kita, keluarga kita semuanya soleh dan solehah, insya-Allah. Dengan berkat kita kerja di sini, kita hadir majlis ini, insya-Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.